Ali dan isterinya Mak Labu tinggal di sebuah pondok di pinggir hutan. Kerja harian mereka ialah berladang. Pak Ali sangat sayangkan isterinya. Ditambah pula, isterinya itu rajin bekerja dan tidak pernah membantah segala arahan. Sakitnya kacak bernyanyi dari malam berganti siang. Buruk kandang sudah berbunyi, marilah pulang sayang. Mengangkat cangkul di atas bahu, mengambil air di dalam perigi. Alahai kanda, sabarlah dahulu, kita pulang sebentar lagi. Kalau begitu tak apalah. Pulang nanti, abang nak makan ikan gulai tu. Sedap sungguh. Alah, kalau begitu, esok pun boleh masakkan lagi. Sudahlah kanda, mari kita pulang, anda siap. Marilah. Walaupun sudah lama mereka berumah tangga, tetapi mereka masih belum mempunyai cahaya mata. Pada suatu hari, Pak Ali telah berterus terang dengan isterinya. Labu, aku berhajat hendak beristeri seorang lagi. Sudah lama aku inginkan anak. Walaupun kita berkahwin lama, kita masih tidak mempunyai anak. Kalau begitulah niat abang, akan saya relakan. Walaupun rasa berat di hati ini. Labu, rasa sunyi tak henti-henti. Oh sedihnya, rindu dah kembali. Rindu semua keluarga ceria, rindu semua setia bersama, rindu semua keluarga ceria, rindu semua saat gembira. Akhirnya, Pak Ali pun beristeri baru. Isteri barunya itu bernama Mak Kundur. Walaupun mereka bermadu, tapi mereka tinggal serumah. Tepat seperti dijanjikan, Pak Ali melayan isteri-isterinya itu seadil-adilnya. Setelah setahun berkahwin, dengan tidak disangka-sangka, isteri tuanya yang disangka madu itu mengandung 4 bulan dan isteri mudanya mengandung 3 bulan.
Pandai kau cari bini ni. Mestilah. Assalamualaikum. Lah buku sayang, abang sudah pulang. Oh, Abang! Oh, ada kundur sekali rupanya. Masuklah, buat macam rumah sendiri. Mulai hari ini, kita akan tinggal sepunggungnya. Boleh lagi menjadi keluarga bahagia. Oh, begitu. Labu tidak apa-apa kan? Ya, tidak mengapa. Baiklah, nanti tunjukkan bilik untuk si Pulu ya. Baik, Abang. Hati-hati, Abang. Elok-elok ya jalan tu. Kamu perlu jaga diri ya di rumah, jangan bergaduh ya. Baik, Abang. Bye. Bye. Kau ingat aku nak berbaik dengan kau. Pergi buat kerja sana. Aku nak rehat. Masa terus berlalu. Kini, umur kedua-dua anaknya telah mencapai 18 tahun. Rupa kedua-dua gadis itu sangatlah cantik. Memang sukar anak-anak gadis di kampung itu hendak mengatasi kecantikan bawang merah dan bawang putih. Tetapi, kalau ditanya kepada mak bawang merah, siapakah yang lebih cantik? Siapa lagi kalau bukan anak aku, si bawang merah tu? Jika ditanya kepada mak bawang putih pula, Bagi Mak Labu, dua-dua cantik, dua-dua manis. Tentang perangai pula, didapati bawang merah lebih nakal dan jahat. Disuruhnya bawang putih memasak nasi dan membuat kerja itu dan ini. Kalau di hadapan Pak Ali, bawang merah pandai pula bermuka-muka membuat kerja. Pada suatu hari, Pak Ali pergi mengairi ikan dengan bawang putih. Hari itu, nasib Pak Ali kurang baik kerana entah bagaimana Pak Ali disengat oleh seekor ikan sembilang yang baru saja mengena kailnya. Pak Ali memanggil anaknya bawang putih membantunya kerana tidak tahan menanggung kesakitan akibat disengat oleh ikan itu. Bapa, boleh pakai nak main di sana? Aku bilang, kau tak pernah lagi pakai bapa. Dengan perasaan yang cemas, bawang putih memapah bapanya pulang ke rumah. Apabila sampai di rumah, kedua-dua isterinya terperanjat melihatkan Pak Ali pulang dalam kesakitan. Mak bawang putih pergi menjemput Pawang Jidun, iaitu seorang pawang yang terkenal di kampung itu. Pawang Jidun pun mengubat Pak Ali secara perubatan tradisional. Oleh kerana ajalnya telah sampai, perubatan Pawang Jidun tidak memberi apa-apa kesan. Pak Ali pun meninggal dunia. Pemergian Pak Ali yang kekal abadi itu ditangisi oleh keluarganya. Mak, tolong ni bapak. Kenapa? Kenapa dengan bapak kamu? Bapak dia. Bapak terkena sengatan ikan sembilan. Kenapa ni? Kenapa dengan suami aku ni? Kenapa dengan bapak? Dia terkena Dah. Boleh sini. Baik kau bagi tahu sekarang apa yang kau dah buat kat bapak? Kau sebenarnya nak bunuh bapak kan? Kau ni yang pembawa malam lah. Baik kau cerita. Kau nak harta bapak kan? Sebenarnya. Tak, dengar dulu. Dengar dulu. Tak payah. Asal Cuba cerita ke Mak. Apa sebenarnya terjadi dengan bapak kamu ni? Ha? Macam ni cerita dia mak. Sekarang tadi, Putih ikut bapak pergi memancing. Lepas tu, Putih pergilah bermain di persekitaran sungai tu. Tiba-tiba Putih dengar bapak menjerit. Rupanya bapak disengat oleh ikan sembilang. Ini tak boleh jadi ni. Kita kena bagi tahu Pak Bukit. Betul tu mak. Mari kita pergi. Entah-entah si bawang putih ni mereka cerita je. tu semua alasan sebenarnya. Tak, apa yang Putih bilang ni benar. Dah lah. Dah lah, oh,
Minta apa mak? Biar putih yang carikan bawang ya. Tak you. Baik mak. Assalamualaikum. Bawang. Oh bawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Bawang putih, kenapa datang malam ni? Masuk. Masuk. Ya. Mari. Kenapa putih? Duduk. Duduk sini. Kenapa putih? Bawang. Putih ingin meminta bantuan daripada bawang. Apa dia putih? Bapak putih dia tenat. Tenat apa putih? Bapak putih dia disengat ikan semilang. Apa? Ikan semilang? Ya, ikan semilang. Kalau macam tu cepat putih. Cepat. Kita pergi ke rumah kamu. Cepat putih. Lihat. Cepat tolong. Mak, bawang dah sampai. Sini. Mana? Sini. Ya Allah. Putih dekat mana yang bapak kau kena putih? Sini, di sekitar kawasan ni. Sini putih. Ya Allah, teruk ni putih. Astagfirullahaladzim. Pakcik tak mampu nak rawat sangat ni putih. Tapi pakcik cuba ya. Baik. Tolong buat sesuatu kat sini. Bapak, Abang? bawang. Abang, bapak ni. Kenapa? Abang bangun. Ya Allah putih. Bapak. Alila tak ada. Tak. Ibu turun. Abang. Abang bangun abang. Bapak. Abang. Maafkan aku. Aku tak dapat tolong bapak kau. Tolong masuk ke bawah. Bapak. Bangun bapak. Bapak. Semenjak Pak Ali meninggal dunia, perselisihan dan pergaduhan di antara mak bawang merah dan mak bawang putih semakin menjadi-jadi. Sebab utamanya, tentulah hal anak-anak kerana mereka tinggal serumah. Jadi selalu sajalah mereka bertengkar. Gara-gara kau putih, bapak telah mati. Tak, Merah. Ini sebenarnya Tuhan. Kita kena terima seadanya. Sudah. Tak, Merah. Baik, sudah. Bapak. Sudah, putih, merah, jangan bergaduh. Kan ini depan bapak. Bapak sudah meninggal. Hormat sikit. Mak bawang merah sangat benci kepada mak bawang putih. Dia sentiasa saja mencari peluang untuk menghapuskan mak bawang putih. Pada suatu hari, peluang yang ditunggu-tunggu selama ini terbuka. Apalagi hanya mereka berdua saja yang berada di tempat itu. Kebetulan, mak bawang putih sedang mencedok air di perigi lama. Mak bawang merah datang dari arah belakang dan terus menolak mak bawang putih ke dalam perigi. Oleh kerana perigi itu sangat dalam, dia terus tenggelam dan lemas. Tiga jam berlalu tetapi bawang putih masih belum tahu ke mana emaknya pergi. Sedang dia termenung dan bersedih hati memikirkan ibunya. Tiba-tiba mak bawang merah datang dari arah belakang dan memukulnya. Lalu bawang putih pun jatuh pingsan di situ juga dengan berlumuran darah keluar dari hidung dan mulutnya. Mak bawang merah yang tidak menaruh belas kasihan apabila melihat bawang putih pingsan itu terus mengajak anaknya bersama-sama pergi ke rumah saudaranya. Mak di mana? Mati dong. Bawang merah. Ya. Ikut mak. Ya.
Tidak berapa lama selepas itu, bawang putih tersedar dari pengsan. Dia menangis tersedu-sedu sambil memanggil-manggil nama emaknya. Puas dipanggil dan dicari, namun tidak ada. Dia juga hairan kerana mak bawang merah dan bawang merah juga tidak ada di rumah. Hari sudah malam, tiada siapa yang pulang. Bawang putih merasa cemas tinggal keseorangan diri di rumah yang dikelilingi hutan tebal itu. Pintu rumah dikunci rapat-rapat. Setelah jauh malam, akhirnya dia pun tertidur. Anakku bawang putih, mak telah mati ditolak ke dalam perigi lama oleh mak dulu semasa mak mencedok air. Mak tidak sangka dia tergamak melakukan perbuatan itu terhadap mak. Ingatlah anakku, kau jagalah dirimu dari telatah mak kundung yang ganas itu. Sekarang mak hendak pergi dulu. Kau tinggallah baik-baik. Sebaik sahaja emaknya meminta diri, bawang putih pun terjaga dari tidurnya. Dia memandang sekeliling mencari-cari emaknya. Mulutnya memanggil-manggil emaknya. Namun, tidak ada jawapan. Barulah dia sedar, rupanya dia bermimpi. Dia menangis sekuat-kuat hatinya kerana dia percaya segala kata-kata dalam mimpinya tadi. Dan tambahan pula dengan sikap mak bawang merah yang memukulnya. Esoknya, pagi-pagi lagi dia pergi ke perigi tersebut. Tanpa disedari, air matanya membasahi kedua-dua belah pipinya. Sambil mulutnya bersuara, "Mak, Mak." Mak, 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 Putih rindukan Mak. Mak di mana? Sedang bawang putih bersedih memerhati ke dalam perigi itu, dengan kehendak Allah, tiba-tiba timbullah seekor ikan kaloi. Ikan itu boleh berkata-kata. Wahai anakku bawang putih, akulah mak engkau. Mak telah mati ditolak ke dalam perigi ini oleh mak bawang merah. Engkau datanglah bermain dengan mak pada tiap-tiap hari. Bawalah makanan untuk mak sekepal nasi, melukut dan sayur keladi. Bawang putih menurut kata-kata ikan tersebut. Setelah itu, bawang putih pun pulang ke rumah. Bila sampai di rumah, didapati mak bawang merah dan bawang merah sudah menunggu dengan muka yang bengis. Bawang putih, kemana kau pergi? Sudah tengah malam baru nak balik. Putih pergi cari mak putih, makcik. Sudahlah Putih, mak engkau sudah lama mati. Aku ternampak dia jatuh di dalam perigi. Aku cuba untuk menolong dia tapi tidak berhasil. Apa? Mulai hari ini, aku dan bawang merah akan menjadi raja dalam rumah ini. Kami tidak mahu membuat apa-apa kerja. Segala kerja memasak, mengemas, semua aku mahu engkau yang lakukan. Kau jangan nak membalas-balasan. Pergi sekarang. Nahas kau kalau kau malas, Bawang putih tidak berkata apa-apa. Dia langsung tidak percaya dengan kata-kata mak bawang merah. Dia yakin dengan mimpinya malam tadi dan juga percakapan ikan kaloi di perigi sebentar tadi.
Apa yang kau lipat ni? Tengok ni, tak sama pun. Kau lipat balik semua sama ni. Lipat balik semua. Lipat balik semua. Sabar dulu. Bawang putih terpaksa menurut sahaja perintah itu. Tiap-tiap hari, tidak ada peluang langsung dia hendak berehat. Asyik dengan membuat kerja sahaja. Bagaimanapun, pagi-pagi lagi sebelum mak bawang merah dan bawang merah bangun dari tidur, dia sudah pergi ke perigi. Lalu dia memanggil ibunya. Wahai perigi, perigi airnya biru, tempat bermain padi dan mambang. Mohon izinkan hamba merayu ibu. Sebaik sahaja bawang putih selesai menyanyi, ikan kalui itu pun timbul. Lalu bawang putih pun memberinya makan. Setelah selesai, bawang putih pulang. Pada mulanya, perkara itu tidak diketahui oleh sesiapa. 2 minggu selepas itu, rahsia itu pecah juga. Pagi itu, bawang merah bangun dari tidur terlebih awal kerana hendak membuang air kecil. Selepas membuang air, dia terdengar suara orang bergerindam. Perlahan-lahan dia mengintai di sebalik semak. Pokok melati tumbuh melata, dipetik oleh si tua nyonya. Puas aku cari pemerata-rata di sini kau rupanya. Segala rangkap gurindam itu dihafal oleh mak bawang merah. Pada waktu tengah hari ketika bawang putih sedang bekerja di rumah, mak bawang merah pergi ke perigi itu dan membawa sekepal nasi melukut dan sayur geladi. Mak bawang merah pun bergurindam. Wahai bunda, sucikan saya, timbullah engkau menyukurkan diri. Nampak timbul pun, dia menanti mama. Wahai bunda, bunda menyukurkan diri. Timbullah engkau, menyukurkan diri. Ada pun mak. Sepeninggalan bawang merah, mak bawang merah pun menggulai ikan itu. Bila bawang putih pulang dari mencari kayu api, dia terus dipelau makan nasi berlaukkan ikan gulai tadi. Berselera sekali nampaknya dia memakan ikan itu. Keesokan paginya, seperti biasa, bawang putih pergi ke perigi untuk memberi ikan kalui itu makan. Dia bergurindam, tapi berkali-kali dia mengalungkan gurindam, ikan kalui itu tidak timbul-timbul. Dia pun menangis teresak-esak kerana ikan kalui tidak lagi timbul. Sedapnya lauk ni. Pandai makcik dan merah masak. Terima kasih ya. Wahai bunda, bundaku si ikan kalui, timbullah engkau, timbul munculkan diri. Tidak mungkin. Biar aku cuba sekali lagi. Wahai bunda, bunda si ikan kalui, timbullah engkau, timbul munculkan diri. Tidak mungkin juga. Mak, Putih datang nak. Putih ada bawakan makanan. Mak, keluarlah mak. Putih jumpa dengan mak. Mak. Sedang dia menangis, tiba-tiba dia terdengar satu suara gaib. Tidak usahlah engkau menangis, bawang putih. Ikan kalui sudah ditangkap oleh mak bawang merah.
dan sudah dibuat gulai yang engkau makan semalam. Dan sekarang engkau carilah tulang-tulangnya dan tanamlah. Hei anak sial, kau buat apa tepi pergi ni? Oh, kau cari mak kau, si ikan kalor itu ya? Kalau kau nak tahu, yang kau makan semalam tu lah ikan kalor yang mak kau. Sudah, lekas, balik, dah masakkan nasi. Setelah bawang putih memasak nasi, dengan senyap dia turun ke bawah rumah untuk mencari tulang-tulang ikan itu. Puas dia mencari, barulah berjumpa dengan tulang-tulang. Jadi, tulang-tulang itu pun dihimpun dan ditanam di atas bukit jauh sedikit dari rumahnya. Atas kehendak Allah Ta'ala, dalam masa sebulan sahaja, tulang-tulang ikan itu menjadi sepohon beringin yang sangat rindang. Dia menggantungkan buaian di dahan pokok itu. Ketika ada masa lapang, dengan diam-diam dia bermain buaian di situ. Sambil berbuai, dia akan menyanyi. Putih tak tahu bahawa ikan yang Putih makan semalam tu adalah mak. Putih tak sepatutnya makan lauk yang makcik dan merah masakkan. Maafkan Putih, mak. Putih tak tahu. Laju, laju, buaiku laju. Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Akulah anak yatim piatu. Laju, laju, buaiku laju. Pohon beringin, daunnya rindang, akar berjalur sejak ke bumi. Hatiku ingin hidup gemilang, nasib malang, suratan diri. Hidup aku tidak beribu, akulah anak yatim piatu. Dengan berbuat demikian, dapatlah juga menghiburkan hatinya yang sedang gelisah. Pada ketika itu, ada seorang raja sedang berburu. Baginda diiringi oleh beberapa orang hulu balangnya. Sudah 2 hari 2 malam, baginda berburu, tetapi tidak mendapat seekor binatang buruan pun. Namun begitu, baginda tetap sukacita. Perangainya berbeza dari biasa. Biasanya, kalau dalam keadaan begitu, baginda sangat murka dan terus mengajak pengiring-pengiringnya untuk pulang sahaja. Perubahan perangai baginda itu sangat luar biasa. Pada pagi yang ketiga, mereka berburu lagi. Tiba-tiba, melintas di hadapan baginda seekor rusa. Dengan pantas, baginda memanah tetapi tidak kena. Biasanya, kalau seperti itu, rusa itu sudah tentu terkena anak panah baginda.
Baginda memerintah hulu balangnya untuk mengejar rusa itu sambil mencari binatang buruan yang lain. Namun, segala-galanya hampa. Sedang mereka berjalan-jalan, salah seorang hulu balang mendengar suara seorang perempuan sedang menyanyi. Cuba kau dengar suara perempuan menyanyi itu. Mengarutlah kau ni dalam hidung bumi, mana ada suara perempuan? Ih, cuba kau dengar sendiri. Jangan-jangan suara hantu. Mereka bersepakat untuk menghampiri ke tempat suara itu. Akhirnya, mereka dapat melihat penyanyi itu ialah bawang putih. Kerana wajah bawang putih yang sangat cantik, mereka bersepakat hendak mempersembahkan pertemuan itu kepada tuanku kerana tuanku, Raja Masih, belum beristeri. Bawang putih terasa dirinya sedang diintai. Dia pun cepat-cepat lari pulang. Dua orang hulu balang tadi mengekori bawang putih secara sulit untuk mengetahui rumahnya. Kemudian, mereka pun mempersembahkan perkara itu kepada Baginda. Baginda sangat senang hati mendengar cerita itu. Mereka pun beramai-ramai pergi ke rumah bawang putih. Apa ajak kamu dulu hari? Tadi kamu lihat perempuan cantik yang bermain-main di bukit sana. Perempuan cantik? Ya, mungkin itu anak saya. Boleh kamu lihat nak? Bawang merah, cuba kamu kemari. Ya, Mak. Ini perempuan cantik yang kamu katakan itu. Saya rasa bukan yang ini. Yang itu lebih cantik. Kalau begitu, mungkin itu orang lancik saja. Boleh tak kami melihatnya? Bawang putih? Ya, Sini kau. ya ada apa? Ini kau. Ini tak mana. Yang berbual dengan berbincang. Kalau berada soal menyanyi, bawang merah lagi pandai. Tak apalah kalau begitu, kami pulang lagi. Kami akan meneruskan dengan tuan kami. Tuanku. Apa dia? Berita baik? Berita baik apa? Tadi di hutan, kami jumpa seorang perempuan yang cantik. Apa? Perempuan cantik? Iya. Oh, siapakah dia? Kami belum pasti lagi. Tapi kami tahu di mana rumahnya. Oh, benar? Kalau begitu, apa kata kita ke rumahnya? Untuk itu, Baginda Sultan hendak membuat ujian di hadapan orang ramai. Mula-mula, bawang merah dahulu yang menyanyi. Bawang merah belum pernah menyanyi dan menaiki buayan lalu merasa kekok sekali. Hendak naik ke atas buayan pun teragak-agak. Kemudian, dia pun menyanyi. Suaranya tidak mampu untuk menggerakkan buayan tersebut. Pohon beringin, tegaknya tinggi. Kalau rendah menyapu bumi, penghibur aku, menolong aku, bertiuplah. Tiba pula giliran bawang putih. Secara senang sahaja dia menaiki buayan. Buayan itu tidak perlu dihayun. Ia berbuai sendiri. Semakin lama semakin laju. Nyanyiannya pula sangat merdu. Sama seperti yang didengar oleh raja dan hulu balangnya. Dengan itu, raja pun bersetuju menjadikan bawang putih permaisuri Baginda. Pohon beringin, tegaknya
menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Akulah anak yatim piatu. Cantik gerangannya. Adakah dia orang gaji tuan hamba? Sebenarnya itu anak tiri makcik. Tetapi walaupun dia anak tiri makcik, makcik sudah menjaganya seperti anak makcik sendiri. Faham? Hulu Balang, Ya tu. apa yang tuan hamba rasa terhadap si putih itu? Cantik bukan? Patik rasa tepat sekali pilihan tuanku itu. Oh, iyakah? Ya tuanku. Kalau begitu, beta rasa beta mau meminang si putih. Kalau begitulah pendapat tuanku, akan saya uruskan dengan hulu balang yang lain. Bagus. Akhirnya berkahwinlah Bawang Putih dengan tuanku. Dia pun menjadi isteri kesayangan baginda dan telah berpindah di istana baginda. Walaupun begitu, Bawang Putih tetap tidak menyisihkan mak bawang merah dan bawang merah. Silakan tuanku. Sungguh cantik. Terima kasih. Berjalan macam berlari, tidak sama seperti si belang. Sudah lama kanda mencari, tidak sama seperti dinda seorang. Lipat baju, lipatnya kain. Bawa layar kita masuk. Hati ini tidak diambil. Hulu Balang, hulukan cincin. Izinkan saya. Bawang merah dan emaknya tetap diajak tinggal bersama di istana. Walaupun dapat tinggal di istana dengan segala kemudahan, namun iri hati dan jahatnya masih membara. Bawang merah ingin melihat bawang putih bercerai dengan baginda sultan dan mengambil anaknya bawang merah sebagai ganti. Suatu hari, dia masuk ke bilik bawang putih. Ni aku nak tanya, sebenarnya kau betul-betul sayang ke suami kau ke? Kenapa makcik tiba-tiba tanya macam tu? Sudah tentulah putih sayang ke suami putih. Sebenarnya aku rasa kau tak layak jadi permaisuri. Sebab kau bukanlah ada keturunan raja pun. Benar juga kata makcik. Jadi apa patut putih lakukan? Lalu dia diberi sebungkus miang buluh yang disuruh tabur di seluruh tempat tidur baginda. Ni, kau ambil ni. Dengan cara ni, aku yakin baginda akan lebih sayangkan kau dan akan lupakan tentang keturunan kau. Tapi kau jangan bagi tahu yang aku suruh kau buat macam ni. Malam itu, baginda hendak beradu. Oleh kerana terasa hangat, baginda membuka baju lalu merebahkan diri di atas katil. Aduh, gatalnya. Miang rasanya. Apa yang dinda tabur dekat katil kanda ni? Kenapa? Kenapa kanda? Apa yang telah berlaku? Kanda rasa gatal.
sangat. Apa yang Dinda tabur dekat katil kanda? Dinda tabur yang bulu untuk menyatakan kasih sayang antara kita berdua. Apa? Dinda. Kenapalah Dinda buat macam tu dekat kanda? Maafkan Dinda, Kanda. Di hari lain pula, mak bawang merah masuk lagi ke bilik bawang putih untuk menghasut. Bagaimana dengan yang bulu yang disuruh kau tabur tu? Putih dah buat. Nampaknya baginda buka tetapi tak pemanjangan. Itu bermaksud betul-betul dah mula untuk menjadi. Aku ada satu lagi buat kasih sayang yang aku nak kau lakukan. Tak makcik, Putih tak nak. Putih takut baginda buka. Jangan jadi bodoh lah bawang putih. Selagi kau tak lakukan betul yang satu ni, kasih sayang tu tak kau kepanjangan. Tak nak makcik. Putih tak nak juga. Mak bawang merah terus juga memujuk. Akhirnya, bawang putih termakan dengan pujukan itu. Dia pun mula melakukan apa yang diajak oleh mak bawang merah itu. Dia mengambil sebilah kapak yang tajam dan digantungnya hulunya di atas palang pintu. Sebaik sahaja baginda membuka pintu, dia akan menghayun mata kapak itu. Sudah tentu akan mengenai dahi baginda. Tidak lama lagi baginda akan masuk bilik. Bawang putih bersedia dengan kapak yang tergantung itu. Baginda pun masuk. Kapak dihayun. Aduh, Dinda, kenapa Dinda buat macam ni dekat kanda? Untuk mengekalkan hubungan kita berdua lah, Kanda. Siapa yang ajar Dinda buat semua ni dekat kanda? Mak tiri putih. Apa? Maafkan Dinda, Kanda. Ini tidak boleh jadi. Mak bawang merah disuruh menghadap baginda. Oleh kerana niat jahatnya itu masih tidak dihentikan, baginda menghalau mak bawang merah dan anaknya si bawang merah keluar dari istana. Maka dari itu, terpaksalah mereka berdua bekerja semula untuk menyara hidup mereka. Akhirnya, bawang putih hidup bahagia bersama putera raja buat selama-lamanya. Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu benih, penghibur aku, menolong aku, bertiuplah oh angin bayu, laju buai.